Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Aga karebah. Semua senyap ya. Tak faham kan? Apa kabar? Baik, doktor. Orang Bugis Melayu, kalau dia tanya apa kabar, bahasanya itu agak kareba. Kalau kabar baik, dijawablah kabar madeceng. Kabar baik. Itu satu kosakata Bugis Melayu hadiah untuk kalian pada pagi hari inilah. Okey. Sihat semua ya? Alhamdulillah sihat, doktor. Alhamdulillah. Ya. في الأسبوع الماضي يا إخوة وأخوات تكلمنا عن التفسير لغة واصطلاحا، وقد تكلمنا كذلك عن أنواع التفسير، وقد قلنا أن التفسير مقسم إلى قسمين اثنين، وهما التفسير بالمأثور والتفsir birra'yi. Jadi kita dah bincang pada minggu lepas perkara yang berkaitan dengan tafsir ya. Sama ada secara istilahi atau secara logawi. Dan kita pun dah bincang jenis-jenis tafsir. Dan secara amnya seperti yang telah didedahkan kemarin itu tafsir dibahagi ke dalam tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir yang lebih banyak menumpukan bahan-bahan tafsirnya daripada riwayat-riwayat sahih, sama ada daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi dan baginda Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya ya. Adapun tafsir birra'yi lebih banyak menumpukan tafsirannya dengan idea ya. Tapi tafsir ini pun juga merujuk hadis-hadis, hanya saja mereka lebih banyak menggunakan idea mereka dalam menghurai maksud daripada ayat-ayat Al-Quran ya. Ya, jadi pada pagi hari ini seperti biasa kita akan mengukuhkan kefahaman kita tentang tafsir ini ya. Sebenarnya dalam buku apa ini Faidul Bari fi Ulumil Quran, di situ ada dua topik yang berkaitan dengan tafsir. Topik yang kita pelajari minggu lepas itu dia macam baru pengantar lah ya. Dia belum sebutkan nama-nama tafsir. Dia baru sebutkan kategori am. Tafsir itu terbahagi ke dalam dua ya, kumpulan. Jadi adapun jenis nama-nama tafsir dan genre-genre tafsir itu akan kita ketahui pada hari Jumaat inilah. Okey. Dalam kelas pengukuhan kefahaman mengenai tafsir ini, saya akan buat dua soalan dan setiap orang daripada kalian menyiapkan satu soalan. Jadi 3 semua soalan, 2 daripada saya, 1 daripada kalian. Dan siapa yang saya tunjuk untuk menjawab nanti soalan saya,
atau siapa yang saya tunjuk untuk memberitahu yang saya tunjuk untuk bertanya, diharapkan hopefully full harapan nampakkan dulu muka, onkan dulu kamera supaya ada interaktif antara kita meskipun janganlah macam kita betul lah kita ini mukalamah jarak jauh dalam ilmu gaib, tapi supaya ada interaktif sikit nampakkan muka Jadi meskipun kita tak berjumpa face to face kita berjumpa dalam maya, tapi seolah-olahnya kita berada pada satu tempat yang sama Macam tu. Okey, jadi saya yang dulu yang akan bertanya Jadi saya akan tanya berdasarkan senarai nama di sini dan saya akan mula pada nama yang paling terakhir Okey, Siti Nurul Humairah. Dengarkan soalan saya. Okey. Tafsir Ibni Katsir. Tafsir Ibni Katsir. Hal huwa min qabil at-tafsir bil ma'thur am annahu min qabil at-tafsir bil ra'y? Fa idza kana hadha at-tafsir min qabil at-tafsir bil ma'thur فمن أي جهة فما هو السبب في ذلك فما هي وجهة نظرك في ذلك. Jadi okey, Siti Nurul Humairah. Oh, Humairah ada ke? Humairah ada ke? Humairah, are you here? Are you ready? Aku rasa line slow ni. Okey. Putri Izzati. Izzati, ada ke? Oh, Izzati. Ada ke? Okey, Izzati macam senyap je. Nurul Nabihah. Oh, Nabihah. Are you ready, Nabihah? Yes. Okey, nampak ke?
Nurul Nabiha. Ya, Doktor. Ya. Engkau masih di depan Kaabah ke? Atau dah balik? Ada balik, Doktor. Kalau engkau masih di Arab Saudi, kami tak nak kacau. Risau pula ganggu kau punya ibadah di sana. Tak ada, Honestly, Doktor. honestly kau di mana? Di tanah Melayu ke atau di tanah Arab ni? Melayu, Doktor. Okeylah kalau macam tu Nabiha. Okey, macam ni Nabiha. Kau faham tak soalan aku tu Nabiha? Teruskan lagi. Okey, macam ni Nabiha. Tafsir Ibnu Katsir itu, kau pernah nampak tafsir Ibnu Katsir ke? Pernah. Pernah nampak kan? Tafsir Ibnu Katsir. Kau pernah baca ke? Pernah. First time kau baca tu, apa yang nampak ketara bagi Nabiha pada tafsir Ibnu Katsir itu? Apa yang nampak ketara dalam tafsir itu? Tafsir Ibnu Katsir ni dia banyak ambil riwayat daripada Quran. Okey. Apa lagi Nabiha? Lepas Kau punya kamera rosak ke? kenapa, Doktor? Tak nampak ke? Tak nampak, hoi. Nampak ke, Doktor? Tak nampak, hoi. Tak apalah kalau tak nampak. Kaabah cukuplah bagi kita meriangkan hati kita hari ini tengok Kaabah. Rindu sama Kaabah. Saya dah buka kamera, Doktor. Oh, tak apalah tak nampak bagi kami. Terhijab dengan Kaabah saya rasa. Saya nampak, Doktor. Saya nampak je, Doktor. Hoi, macam mana aku tak nampak, hoi? Lain kot. Saya tak nampak. Janganlah selalu salahkan lain. Nanti lain pula marah, hoi. Tak apalah. Okeylah Nabiha. Okey, betul lah cakap Nabiha tu, tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita baca tu, perkara yang nampak terzahir dengan ketaranya, Ibnu Katsir banyak menukil tafsirannya. Dia guna pakai tafsir Quran bil Al-Quran ya. Okey, apa lagi yang ketara tu selain itu Nabiha? Lepas tu tafsir Ibnu Katsir tu dia banyak tumpu pada hadis Nabi dan riwayat sahabat yang berkaitan. Betul lah cakap kau Nabiha. So aku percayalah engkau dah baca tu tafsir itu. Aku percaya 100%. Bagus Nabiha. Apa lagi Nabiha? Apa lagi? Dia juga ada memberi idea dia sendiri. Maksudnya bukan sekadar dengar riwayat Nabi dan sahabat saja. Betul lah engkau. Betul lah engkau. Urutannya memang macam tu. Jadi tafsir Ibnu Katsir pertamanya dia pakai dulu tafsir Quran bil Quran. Kemudian tafsir bil ahadisin nabawiyah. Baru tafsir bi aqwalis sahabat. Baru turun terakhir sekali dia pandangan dia macam mana. Bagus Nabiha. Maknanya engkau baca tafsir Ibnu Katsir itu dalam keadaan tidak tidur. Engkau sadar membaca tafsir itu. Okey.
Soalan berikutnya masih kaitannya ini Nabiha. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini dia masuk dalam kategori tafsir apa? Bil Ma'sur ke atau tafsir bil Ra'i? Tafsir bil Ma'sur. 100% jawaban engkau Nabiha. Okey. Soalan pertama saya dah habis. Jadi Nurul Fatihah, are you here? Oh, Fatihah. Ya, Doktor. Nampakkan kamera, onkan kamera Fatihah. Apa ni? Hah? Aku punya phone ni dia macam kalau ada speaker tu, siapa betul lah. Siapa suara gaduh tu di dapur? Tak, kita buka guna ni lah. Tengok ni, dia tak boleh buka. Alah, hai, masalah betul. Betul. Ya, Nurul Fatihah. Oh, Fatihah. Ya, Doktor. Sekarang Fatihah ada soalan ke? Dah ada atau belum? Belum, Doktor. Okey, kalau begitu aku ke Nurul Ain pula. Oh, Nurul Ain. Ada ke? Fatihah on kamera, jangan dulu tutup ya. Cepat betul kau tutup. Okey. Siap-siaplah Fatihah. Kau yang kena jawab ini soalan kawan ya. Okey, Nurul Ain. Oh, Nurul Ain. Ain, ada ke? Ada Ustaz. Ain dah ada soalan ke? Tak ada. Tak ada juga. Kalau macam tu satu lagi, kalau tak ada aku yang bertanya lagi. Nur Saidah. Saidah, aku rasa kau ada soalan Saidah. Oh, Saidah. Ya Ustaz. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah tak ada. Ada tak ada Saidah? Okey, tak apa Saidah. Alhamdulillah tak ada soalan. Kalau macam tu aku yang bertanya lagi ya. 3 orang aku tanya, tak ada soalan aku yang bertanya. Soalan saya untuk Fatihah, Nurul Fatihah, Nurul Ain dan Nur Saidah. Semua Nur yang saya tanya ini. Harap-harap aku mendapat cahaya pada pagi hari ini. Nampakkah muka Nur Ain, Nur Saidah? Siapa yang tahu boleh jawab ya. Soalan saya macam ni. Tafsir Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir للإمام فخر الدين الرازي هل هو من قبيل التفسير بالمأثور أم أنه من قبيل التفسير بالرأي؟ فإن كان هو من قبيل التفسير بالرأي أو بالمأثور فلما ما السبب في ذلك حتى يقال إنه min tafsir bil ma'sur atau min kabil tafsir bil rai. Okey. Nurul Fatihah, faham ke soalan saya? Tak faham, Doktor. Okey. Ain, faham ke soalan saya? Okey, tak faham. Saidah, faham ke soalan saya? Saidah, Ain, tolong buka kamera. Saidah, faham ke?
Saya buka mic. Saidah faham ke tak faham? Tak faham. Okey, cuba dengarkan baik-baik. Maksud soalan saya ini. Okey, saya nak tanya dulu. Kalian bertiga, Fatihah, Ain dan Saidah, kalian dah pernah tengok tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Nama tafsirnya itu Mafatihul Ghaib, atau ada masanya juga dipanggil dengan At-Tafsir Al-Kabir. Kalian pernah dengar tak tafsir ini? Tak pernah, Ustaz. Oh, tak pernah. Tak pernah tengok ke di library USIM ke atau macam mana? Memang tak pernah tengok. Ya, memang tak pernah tengok. Tak pernah baca juga, ya? Okey, okey. Okey, tak apalah. Macam ni. Aku bagi intro, ya. Tafsir Ar-Razi ini disebut sebagai dia dikategoriskan dalam tafsir bir-ra'yi. Okey? Kalian faham maksud tafsir bir-ra'yi kan? Faham ke? Faham kan maksud tafsir bir-ra'yi kan? Fatihah, Ain, Saidah. Faham ke maksud tafsir bir-ra'yi? Jawablah. Faham ke? Kurang faham. Okey, kurang faham. Macam ni. Okey. Saidah, Ain, Fatihah, dengarkan baik-baik ya. Tafsir bir-ra'yi ini adalah jenis tafsir yang lebih banyak menumpukan lebih banyak menggunakan idea, minda, akal dalam mentafsirkan Al-Quran. Ya. Dia juga merujuk hadis-hadis, tetapi hadis-hadis itu kebanyakannya digunakan hanya untuk menguatkan dia punya pandangan dalam tafsir itu. Jadi tadi saya katakan bahawa tafsir Ar-Razi ini adalah tafsir bir-ra'yi. Dia masuk dalam kategori tafsir bir-ra'yi. Jadi meskipun Fatihah, Ain dan Saidah belum pernah tengok tafsir Ar-Razi ini, tapi dengan mengetahui bahawa tafsir Ar-Razi ini yang dikenali sebagai Mafatihul Ghaib atau tafsir kabir, dia genre dia jenisnya tafsir bir-ra'yi. Jadi jadi dengan mengetahui itu kita boleh mengagak-agak macam mana tafsirnya Ar-Razi ini. Jadi saya tanya kembali kepada Fatihah, Ain dan Saidah, boleh tak kalian beragak-agak macam mana tampilan tafsir Ar-Razi itu selepas mengetahui kalau tafsir Ar-Razi ini dia genre tafsir bir-ra'yi? Boleh? Kita beragak-agak je. Siapa yang boleh jawab? Agak-agak tafsir Ar-Razi itu macam mana? Meskipun tak pernah tengok, tapi dah tahu dah tafsir dia masuk dalam kategori tafsir bir-ra'yi. Jadi tampilan tafsir dia itu, isi kandungan dia macam mana? Yang saya kena dedahkan juga, ini Ar-Razi dia banyak ilmu dia tahu. Dia tahu ilmu falsafah, dia tahu ilmu kalam, dia tahu ilmu sains, dia tahu ilmu perubatan, dia tahu ilmu nujum. Memang orang hebat, ensiklopedia. Dia adalah perpustakaan berjalan. Jadi ini Ar-Razi ceritanya, kalau dia berjalan di pasar,
dan orang ramai tahu kalau ada Ar-Razi, maka orang di pasar itu akan tinggalkan dia punya perniagaan, nak ikut je Ar-Razi, nak dapat sepatah kata ilmu Ar-Razi itu. Jadi memang dia famous, dia memang adalah orang yang luas dan dalam ilmunya. Jadi agak-agak selepas mengetahui biografi Ar-Razi ini sikit dan mengetahui genre tafsirnya, agak-agak boleh tak kita terka tampilan isi kandungan tafsir Ar-Razi itu macam mana? Siapa boleh? Sila. Mungkin tafsir Ar-Razi ni dia bersifat menyeluruh. Betul? Berbagai bukan sahaja daripada Al-Quran, tapi dia macam Ustaz kata tadi, doktor kata tadi, dia macam tafsir Ar-Razi kan, dia tafsir yang besar kan. Maksudnya yang macam rujukan yang utama lah. Dia ada pasal logik dan sebagainya. So mungkin tafsir Ar-Razi ni dia adalah sumber utama pada zaman tu. Bukan hanya zaman tu, sampai sekarang jadi sumber utama pun. Sampai sekarang lah. Aku banyak rujuk tafsir itu. Betul lah. Secara menyeluruh, okey betul lah. Fatihah, ada nak tambah ke Fatihah? Tak ada ke Ustaz? Malu-malu je Fatihah ni. Okey, Nurul Ain pula. Oh, Ain. Ada nak tambah? Saya rasa tafsir Ar-Razi ni dalam tu ada juga terdapat hukum-hukum fiqh. Betul tak Ustaz? Betul tak Doktor? Betul. Di dalamnya itu ada juga hukum-hukum fiqh tapi tak banyak sangatlah. Tapi ada. Apa lagi yang agak-agaknya ada dalam tafsir Ar-Razi itu? Fatihah? Fatihah, sebutlah satu sepatah kata. Selepas itu saya yang akan tambah sikit. Okey, ada hukum fikah betul. Bersifat menyeluruh betul. Apa lagi agak-agak tampilan isi kandungan tafsir Ar-Razi itu? Wahai Nurul Fatihah. Dia mengembangkan sintesis antara iman. Apa? Mengembangkan sintesis antara iman. Iman. Ya. Dia banyak menyentuh ilmu kalam, ilmu tauhid. Okey, jadi betul lah. Jadi macam ni, orang menulis tafsir itu dipengaruhi banyak oleh background, latar belakang atau sosok pribadi orang itu, ilmu orang itu. Semakin luas ilmu orang itu, semakin luas juga isi kandungan tafsirnya. Jadi Ar-Razi ini dia pakar dalam ilmu kalam, hebat dia. Ilmu tauhid, hebat dalam ilmu falak, ilmu perbintangan, ilmu nujum, hebat dalam ilmu perubatan, hebat dalam sains, fizik, chemistry, hebat sungguh. Hebat sungguh. Jadi kalau kalian baca tu tafsir, memang banyak benda dalam itu. Jadi kalian akan jumpa dengan ilmu flora dan fauna. Kalian akan jumpa ilmu banyak. Jadi kalau ayat itu boleh dikaitkan dengan nujum, dikaitkan. Kalau ayat itu dikaitkan dengan perubatan, dikaitkan. Kalau boleh dikaitkan dengan ilmu dikaitkan. Kita seolah-olahnya kalau baca tafsir Ar-Razi itu, seolah-olahnya kita ini sedang berada di
bangunan library yang besar. Oh, jadi dia memang library lah. Apa saja yang kita mahu ada. Dan itu tafsir Ar-Razi memang volume dia, jilid dia banyak pun. 20 jilid lebih mungkin tak silap. Dan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Macam tafsir Ibnu Katsir tak ada terjemahannya sebab dia punya volume tak banyak sangat. Tapi nak terjemahkan tafsir Ibnu Katsir ya, bukan karena banyak volumenya, ilmunya itu. Maknanya orang yang kena terjemahkan tafsir Ibnu Ar-Razi ini bukan calang-calang orang lah. Dia kena kuasai banyak ilmu pula. Sebab istilah-istilah yang digunakan pakai itu banyak sana. Ada istilah ilmu medik, ada istilah ilmu nujum. Jadi kalau kita tak tahu ilmu itu, kemudian kita nak translate, oh memang pelik oh. Kita boleh mengelirukan umat. Jadi di Indonesia, Kementerian Agama lah. Di sana pernah ada buat macam projek nak terjemahkan tafsir ini ke dalam bahasa Indonesia. Kementerian Agama sendiri pada masa itu saya masih ambil PhD di Azhar. Ya, di Azhar. Jadi saya ditunjuklah termasuk salah satu orang yang akan menerjemahkan tafsir Ar-Razi ini ke dalam bahasa Indonesia. Itu projek kita dibagi duit Tapi tak berjaya sampai sekarang. Tak tahu kenapa tak berjaya, tapi memanglah yang saya dapati memang sukar. Ada 1-2 buku saya tafsirkan, mudah je. Yang tafsir Ar-Razi ini memang mencabar. Sukar nak buat. Jadi kemungkinannya, keberangkaliannya kawan-kawan yang ditunjuk itu ada yang tak bersedia ke atau macam terasa sukar, akhirnya dia menarik diri. Akhirnya projek itu tak jadi. Jadi saya dah balik ke kampung dah lepas PhD. Projek itu pun saya dengarnya dah tutup dah tak. Okey. Tapi andaian tafsir itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, memang banyak faedahnya lah. Bukan hanya pengajian Islam yang boleh mendapat manfaat, tapi orang sains pun di FST, di ekonomi dan lainnya, FKP pun boleh ambil banyak manfaat. Jadi agak-agak selepas ini kau nak rujuk tafsir tafsir Ar-Razi itu. Aku banyak rujuk tafsir itu. Saya sebenarnya sedang menulis tafsir ini. Menulis tafsir namanya nama tak apalah saya ini rahasia sebenarnya rahasia saya lah, tapi tak apalah saya kongsi kepada kalian sebab kalian ini orang jujur, orang amanah semua. Tafsir itu pun belum selesai. Baru ini projek hidup saya lah sebagai orang tafsir. Tafsir itu saya namakan Tafsir Permata Nusantara. Saya sudah tulis sampai surah Al-Baqarah juzuk pertama dan sekarang lagi finishing surah Al-Fatihah. Dah just tinggal edit sikit dan submit ke penerbit USIM lah. Dan di situ saya banyak rujuk tafsirnya tafsirnya Ar-Razi. Sebab Ar-Razi ini dia sangat famous dalam dia punya kepakaran dalam ilmu munasabah. Jadi dia tahu hubung kait antara satu ayat dengan ayat. Dia tahu hubung kait antara satu surah dengan surah. Memang sedap lah, manis lah tafsirnya Ar-Razi itu. Saya juga banyak merujuk ke tafsirnya Tuan Guru ni Abdul Aziz. Siapa orang Kelantan di sini? Tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz pun comel aku suka Siapa orang Kelantan di sini? Fatihah Ustaz. Fatih. Ya, Fatihah senyak je. Kau punya Tuan Guru memang hebat ilmu dia. Aku dia. Aku banyak dapat faedah pengajaran daripada tafsir dia. Okeylah. Terima kasih semua. Saidah, Ain dan Fatihah. Satu lagi soalan ini. Sebelum kita bersurai. Muhammad Nur Arif. Arif, ada ke?
Ya, Ustaz. Nampak kamu ke engkau? Arif, engkau ada soalan ke tak ada? Tak ada, Ustaz. Okey, tak ada. Tapi nampakkanlah muka kau yang kena jawab soalan ini. Mardia ada ke? Oh, Mardia. Are you still baby, Mardia? Mardia, Ya Ustaz. ada soalan ke? Tak ada Ustaz. Okey, on kan kamera. Latifah, ada soalan ke? Ya Ustaz, Ha? ada. Ha. Tapi Siap-siap. simple je. Tak apa. Siap-siap Muhammad Arif. Saya ambil dalam buku. Tak apa. Nampak kamu ke? Sekejap. Arif dah siap jawab soalan kau, Latifah. Ustaz, kamera saya tak boleh buka lah. Okey, tak apalah. Soalan saya, hal fasir Rasulullah SAW Al-Quran kulluhu li sahabah radhiyallahu anhu. Arif, faham tak soalan Latifah itu yang bijak? Tak faham. Ha? Ha? Tak berapa dengar tadi, Ustaz. Oh, tak berapa dengar. Okey, kalau macam tu Latifah melayukan kau punya soalan. Okey doktor. Soalan saya, apakah Rasul telah mentafsirkan semua ayat Al-Quran kepada sahabat atau sebahagian sahaja? Arif, hal sami'ta ya Arif? Kau dengar tak? Dengar, Ustaz. Jawablah Arif. Saya rasa Rasulullah menafsirkan sebahagian sahaja. Sebab tu adanya ulama salafi dengan khalafi. Jadi salafi tu dia ambil bulat-bulat apa yang ayat Quran turunkan tu. Maksudnya contoh macam kalau berkaitan dengan akidah, contoh Allah duduk di arasy. Jadi salafi je yang faham dia punya tafsirannya. Tak tahu Ustaz. Engkau ini salafi ke atau bukan? Engkau ini salafi ke atau tidak? Atau bukan? Hanya khalaf Ustaz. Tak apa, gurau je. Okey, biar betul lah baginda Nabi hanya mentafsirkan sebahagiannya sahaja. Okey, Mardia pula. Mardia, kau dengar ke Mardia? Where your picture is baby face? Dengar Ustaz. Oh Mardia, nampaklah muka kau. Jangan, ini gambar kau masa kau kecil ke? Comel betul. Bukan. Okey Mardia, macam ni Mardia. Apa hikmah kenapa baginda Nabi tidak mentafsirkan semua Al-Quran kepada sahabat? Agak-agak apa hikmahnya? Nabi boleh saja mentafsirkan Al-Quran keseluruhannya, dia boleh. Dia tahu maknanya tu. Tapi hanya sebahagian saja. Kenapa? Apa hikmah di sebalik itu, wahai Mardia? Arif, apa hikmahnya? Sekejap saya.
Latifah, apa hikmahnya Latifah? Hikmah dia, kalau Rasulullah baginda tafsirkan semua ayat tu, nanti orang lain tak akan cuba untuk tafsirkan ayat tu. Apa yang saya faham lah. Betul lah Latifah. Sebab kalau andaiannya, betul Latifah, andaian baginda Nabi tafsirkan semua Al-Quran, maka umat selepas itu dia akan berasa berat, hormat, respek kepada baginda Nabi. Macam mana hamba yang penuh, yang hina ini nak tafsirkan Al-Quran? Padahal baginda Nabi dah tafsirkan. Awak tak berani. Macam mana aku berani, ya kan? Tak berani kita. Takkan tafsir kita nak cakap lebih bagus daripada tafsiran baginda Nabi. Ya kan? Takkan kita nak cakap, aku ada tafsir, you boleh rujuk, di samping tafsir baginda. Takkan kita nak letakkan tafsir kita di atas tafsir baginda. Betul tak? Betul. Jadi kalau andaian baginda Nabi telah mentafsirkan Al-Quran, maka pintu ijtihad tafsir itu tertutup. Jadi ini otak ini minda akan stres. Sebab macam dihalang pula kita. Macam terhalang pula kita untuk mentafsirkan Al-Quran. Oleh itu, pintu ijtihad untuk mentafsirkan Al-Quran terbuka sampai bila-bila. Hingga kiamat. Okey? Okey, Ustaz. Okey. Terima kasih. Naktafi bihadzal qadr wa ashkurukum kulla syukr ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Doktor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Doktor.